Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Dizuzikri bin Suhaimi dan rakan seperjuangan saya Kristi Dayana, Muhammad Effendi, Muhammad Aslam dan Megat Mukris. Okey, tanpa kita membuang masa, pada hari ini kami akan menerangkan dan menjelaskan tentang pentaksiran rakan sebaya. Hai, bersama saya lagi dalam topik pengenalan. Yang pertama ialah perkara yang penting dalam kehidupan yang melibatkan pengukuran mutu dan kualiti sesuatu perkara. Dan yang kedua ialah pensyarah atau guru yang memberikan maklumat latar belakang pembelajaran. Okey, di sini di sekolah perkara-perkara yang dinilai melibatkan kerja khusus, kerja-kerja amali, kuis, ujian bulanan dan juga ujian peperiksaan. Bagi pelajar di institusi pengajian tinggi telah mengadakan satu sistem penilaian yang baru telah diwujudkan bagi aktiviti berkumpulan selain daripada penilaian kertas peperiksaan dan juga ujian seperti di peringkat sekolah. Penilaian ini dilakukan adalah untuk mengukur sejauh mana aktiviti berkumpulan yang melibatkan aspek kerjasama dapat diterapkan dalam diri setiap pelajar bagi persediaan mereka dalam menempuh bidang pekerjaan. Okey, seterusnya adalah definisi pentaksiran autentik. Pencapaian pelajar di dalam bilik belajar setiap hari mempunyai pelbagai aspek. Yang pertama ialah pengetahuan pelajar, kedua ialah pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, sikap persekitaran dan simulasi dunia sebenar. Okey, pentaksiran autentik dapat merangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan yang ada dalam dunia sebenar. Ia sejajar dengan kehendak falsafah pendidikan Islam yang ingin melahirkan insan Rabbani yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk kehidupan diri sendiri, masyarakat, negara dan dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah melalui sistem pendidikan yang seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada Saudari Kristi Dayana. Terima kasih kepada saudara Fikri dan saya Kristiana Anak Anja dan saya akan meneruskan topik yang seterusnya iaitu definisi pentafsiran akan sebaya. Dan seperti yang kita lihat di sini, yang pertama adalah pentafsiran akan sebaya adalah merujuk kepada sekumpulan kanak-kanak atau remaja sama umur, jantina atau status sosial-ekonomi serta kongsi minat yang sama. Yang kedua adalah pentafsiran rakan sebaya ini digunakan dalam sistem pendidikan negara dan ia memberi implikasi kepada aspek kolektif, metakolektif, sosio dan logistik. Okay, apa yang saya faham dekat sini, pentafsiran rakan sebaya ini adalah merupakan salah satu cara yang membolehkan murid menghayati ciri-ciri pembelajaran yang berkualiti dengan menilai kerja rakan sebaya mereka. Okey, penilaian rakan sebaya ini bukan dilakukan secara berasingan tetapi penilaian tersebut dia merupakan bahagian daripada proses sebahagian daripada proses pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang tujuan dan objektif pentafsiran rakan sebaya. Okay, yang pertama adalah untuk tujuan yang pertama adalah untuk mentafsir dan menilai kebiasaan orang lain yang berada dalam kedudukan yang setara. Yang kedua adalah untuk menilai kualiti penulisan, tangan lisan, portfolio, keputusan ujian atau contoh lain tingkah laku mahir. Yang ketiga adalah untuk membantu pelajar bekerjasama antara satu sama lain melalui mengatur pembelajaran mereka, menentu bidang
untuk kemajuan, mengenali kekuatan dan kekurangan, dan membina metakonektif dan kebolehan pribadi dan profesional yang lain. Dan yang kedua adalah tentang objektif. Okay, untuk objektif yang pertama adalah mengesan perkembangan murid secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Yang ketiga adalah mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. Yang keempat adalah merancang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid. Yang kelima adalah mengesan keberkesanan pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Okay. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akan serahkan kepada Cik Mukris. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya, nama saya ialah Megat Mukris Azra bin Syahiman. Baik, saya akan membentangkan untuk slide yang seterusnya, iaitu cara murid melakukan pentaksiran rakan sebaya. Baik, kita lihat yang pertama, memberikan murid peluang berlatih dalam kumpulan. Saya beri contoh sebagai guru memberikan tugasan aktiviti secara kumpulan agar pelajar dapat berkomunikasi antara satu sama lain serta dapat berkongsikan idea yang lebih bernas dan juga pendapat maupun idea yang ingin pelajar berkongsikan. Yang kedua, kita lihat bahawa murid menggunakan rubrik atau senarai semak dalam pentaksiran mereka. Contohnya lagi, guru atau pendidik perlu memberikan penerangan kepada murid terlebih dahulu. Maksudnya kita explain kepada mereka dulu agar mereka dapatlah membuat tugasan ataupun kerja-kerja dengan sempurna melalui rubrik yang diberikan untuk menjalankan tugasan dengan baik dan dapat mencapai markah atau keputusan yang lebih baik. Yang terakhir ialah murid memerlukan persekitaran yang menyokong pentaksiran rakan sebaya. Sebagai contohnya, guru menyediakan persekitaran ataupun environment lah, arti kata lainnya, di dalam PNP yang bersih dan nyaman untuk mereka belajar lebih selesa untuk melaksanakan dan membuat tugasan dengan baik dan juga sempurna. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan seterusnya kepada Muhammad Afandi Razali. Terima kasih kepada saudara Mukris. Dan sekarang bersama saya Muhammad Afandi bin Razali yang akan menerangkan tentang pelaksanaan pentaksiran rakan sebaya. Di dalam ini akan ada 3 keadaan yang berbeza. Yang pertama adalah keadaan sebelum pentaksiran. Yang kedua adalah keadaan semasa pentaksiran. Dan yang ketiga adalah keadaan selepas pentaksiran. Sebelum pentaksiran menjelaskan kepada pelajar apa yang perlu dilaksanakan oleh mereka dan apa hasil yang akan mereka perolehi daripada proses tersebut. Yang kedua adalah menetapkan peraturan asas sebelum meminta pelajar mentaksirkan sebaya mereka. Di sebelum pentaksiran adalah membawa masuk kepada seorang tenaga pengajar perlu memberikan maklumat atau informasi terhadap tugasan ataupun kerja yang akan diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. Dan yang kedua adalah semasa pentaksiran. Keadaan semasa pentaksiran adalah untuk memberikan peluang kepada individu untuk memberi ulasan terhadap kebolehan dan kelemahan diri sendiri sebelum rakan sebaya mentaksir. Yang kedua adalah maklum balas mestilah relevan dan memilih. Yang terakhir adalah segala ulasan mereka disokong dengan bukti dan bukti umum. Yang ketiga adalah keadaan selepas pentaksiran. Di selepas pentaksiran ini adalah seorang guru hendaklah membuat catatan pentaksiran berdasarkan aktiviti tersebut. Yang kedua adalah guru membuat pentaksiran refleksi. Itu sahaja dari saya. Saya akan meneruskan dengan kawan saya. Terima kasih.
Okey, kita teruskan dengan slide kita yang seterusnya, iaitu aktiviti berkumpulan di dalam pentadsiran rakan sebaya. Okay, kita lihat poin yang pertama, markah ataupun grade akan diberikan sendiri oleh rakan sebaya. Yang kedua, kita lihat penilaian rakan sebaya akan digunakan untuk membantu membezakan sumbangan individu iaitu pelajar itu tersebut pada projek kumpulan kecil mereka, iaitu pelajar itu sendirilah. Okey, yang terakhir, poin yang terakhir ialah menyediakan analisis proses berinteraksi di dalam penilaian rakan sebaya kumpulan kecil itu sendiri, iaitu pelajar yang berada di dalam kumpulan kecil itu sendiri. Baik, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan slide seterusnya kepada rakan saya, iaitu Muhammad Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aslam bin Salam. Saya akan membentangkan tajuk kecil iaitu kelebihan dan kelemahan pentadsiran rakan sebaya. Kelebihan. Yang pertama, meningkatkan semangat dalam diri pelajar. Yang kedua, menggalakkan refleksi peribadi sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran. Yang ketiga, pelajar akan sama-sama memahami dan membetulkan kesilapan. Yang keempat, membantu proses pentadsiran diri. Kelemahan. Pertama, pelajar tidak serius dalam usaha memastikan pentadsiran betul dan sah. Kedua, pelajar akan bersikap pilih kasih. Ketiga, pelajar kurang kemahiran untuk menilai rakan sebaya. Yang keempat, sengaja atau tidak sengaja memberi maklumat yang salah kepada satu sama lain. Sebagai kesimpulannya, pelaksanaan pentadsiran rakan sebaya boleh membantu pelajar mengawal pembelajaran mereka dengan mendapat maklum balas tentang kerja mereka daripada sumber luar seperti kerja berkumpulan. Malah, pengiktirafan pembelajaran pelajar melalui penyertaan dalam pentadsiran adalah tanda kesedaran diri, membantu pelajar mengenal pasti kesilapan dan meningkatkan kemahiran strategi mereka. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada saudara Aslam. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang contoh borang penilaian yang selalu digunakan untuk membuat penilaian terhadap kriteria tingkah laku. Di sini mempunyai 4 perkara yang akan diberikan markah. Yang pertama adalah suara, gerakan, kerjasama dan kreativiti. Daripada 4 ini akan diberikan markah mengikut. Yang pertama adalah sangat rendah, yang kedua adalah lemah, yang ketiga adalah sederhana, yang keempat adalah baik dan yang kelima adalah sangat baik. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.